Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada sisi latihan kita yang sebelum ini, kita telah pun berjaya membina bahagian-bahagian utama landasan ini dan juga bahagian-bahagian yang akan menempatkan bangunan-bangunan. Jadi di sini saya akan menambah baik sedikit bahagian yang telah kita bina. Kita akan kemaskan vertex-vertex yang kita bina pada bahagian yang berlainan ini. Okay, kita cuma perlu mengubah kedudukannya sahaja. Okay. Okay, mungkin yang di sini kita letakkan di sini. Okay. Cuma pastikan vertex ini overlap pada garisan dengan garisan yang lain. Okey. Okey, kita tidak akan gabungkan vertex-vertex ini, vertex yang kita bina di sini. Okey. Tidak mengapa sekiranya dibina pada bahagian yang berlainan. Kalau kita lihat di sini, landasan utama mempunyai bahagiannya tersendiri. Landasan yang di bahagian belakang ini juga kita hasilkan melalui bahagian yang berasingan. Dan untuk bangunan hanger di belakang ini pun juga satu bahagian yang berlainan. Langkah seterusnya yang kita ingin lakukan ialah mengubah poin-poin ini supaya binaan yang kita hasilkan ini tidak kelihatan terlampau sempurna. Okey, setiap binaan manusia mesti ada imperfection. Jadi saya akan ubahkan sedikit poin di sini. Okey, untuk memberikan bentuk yang tidak rata. Okey, untuk peringatan pastikan anda menggunakan top view untuk mengubah vertex ini supaya vertex ini tidak bergerak ke bawah ataupun ke atas. Berbanding kalau kita menggunakan perspective mode, jika kita tidak berhati-hati, mungkin kita secara tidak sengaja akan menolak vertex ini ke bawah. Baik. Okey, seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, kita tidak akan membina keseluruhan bahagian yang kita lihat di dalam peta ini. Okey, apa yang kita ingin lakukan ialah kita ingin mendapatkan bahagian utama landasan ini, okey, beserta dengan bahagian-bahagian bangunannya. Kita akan meletakkan landasan ini di sebuah kepulauan. Okey. Di mana saya akan mengambil rujukan di laman Pinterest saya. Okey. Ini adalah koleksi yang saya kumpulkan. Kalau kita lihat di sini, terdapat pelbagai bentuk island, yang kita boleh gunakan sebagai inspirasi. Mungkin yang ini, kalau kita tengok rupa bentuk island ni, dikelilingi lautan, dan di permukaan pantainya agak mendap, dan di atas kepulauan itu terdapat kontur yang berbentuk bukit bukau. Kita boleh tengok yang lain. Yang ini juga sesuai. Bentuk untuk pulau berpasir ini, agak mendatar, dan mungkin kita boleh letakkan landasan kita di sini. Dan ini juga satu bentuk kepulauan yang menarik, untuk dijadikan sumber inspirasi kita. Oleh kerana kekangan masa, saya tidak dapat melakarkan bentuk peta itu ataupun mencari map pandangan atas pulau berkenaan. Jadi saya akan pergi pada pandangan perspektif. Saya akan di sini saya akan hide dahulu kamera. Bina satu plane. Dan plane ini saya akan turunkan sedikit ke bawah. Di bahagian bawah ini turunkan sedikit supaya landasan kita berada di atas
plane yang akan menjadi pulau kita nanti. Plane ini. Okey. Okey. So bentuk plane ini akan menjadi tempat meletakkan lapangan terbang kita di sini. Jadi di sini akan menjadi bahagian hadapan di mana pesawat akan mendarat di bahagian ini. Okey. Dan akhirnya duduki bahagian hanger di sinilah. Okey, saya akan naikkan resolusi plane ini pada mungkin 30. Okey. Seterusnya saya akan menggunakan pandangan atas untuk mengubah sesuai bentuk plane ini. Saya akan dahulu grid. Okey. Okey, dan saya akan ubah sesuai vertex di sini. Tapi sebelum tu pastikan anda savekan file ini. Okey, saya akan savekan sebagai backup. Kalau kita melihat bentuk pantai yang ada pada island ni, anda akan lihat bentuk pantai ni, okey, dan terdapat bahagian yang landai di bawahnya yang berada di bawah permukaan air laut. Okey, kemudian saya akan mengambil face ini. Okey, saya menekan shift. Saya akan memilih face yang akan di extrude ke bawah.
Kita akan tekan extrude, world mode, dan turunkan ianya ke bawah. Okey, kita hide grid di sini dan kita kecilkan sedikit. Dan mungkin kita akan menolak ianya sedikit ke hadapan. Seperti ini. Okey. Dan bahagian di ujungnya ini akan kita padam. Okey. Okey. Dan ini akan memberikan kita sedikit rupa asas kepulauan yang ingin kita bina. Baik. Saya akan ambil vertex untuk bahagian tepi ni dan akan turunkan vertex ini ke bawah. Okey. Okey. Dan juga vertex yang lain yang di bahagian ujung ini. So untuk bahagian ini kita akan menggunakan edge loop untuk menambahkan sedikit resolusi agar ianya tidak kelihatan kosong. Okey. Use edge loop. Pastikan kita reset terlebih dahulu. Use edge loop. Set. Okey. Dan menambah mungkin pada 2. Okey, supaya resolusinya sama dengan resolusi di bahagian yang lain. Okey. Kita akan mengambil beberapa vertex di sini. Okey. Dan mungkin menggunakan soft selection dengan pergi kepada tool setting, soft selection, tekan B untuk besarkan infonya. Okey, dan mungkin kita akan tarik sedikit. Okey, untuk memberikan rupa bentuk ataupun kontur yang agak random supaya ianya tidak kelihatan berbentuk geometri. Baik, selepas ini kita akan pergi pada NURBS plane. Okey, untuk kita hasilkan lautan. Okey. Okey, dan lautan ni dia akan pada ke bawah sedikit. Okey. Meliputi di bahagian bawah pulau ini. Okey, kita akan pergi kepada channel box dan bahagian inputs ini, NURBS plane ini, dan menambahkan patches U dan V kepada 4. Jadi kita akan pergi pada contour vertex dan kita akan menurunkan bahagian tepi ini seperti mana yang kita hasilkan pada plane island sebentar tadi. Okey.
Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, okey, kita akan tukarkan shader NURBS plane ini, okey, kepada warna yang lebih senang dikenal pasti. Okey, kita akan pergi pada Hypershade. Kita akan pilih Create. Mungkin kita Materials Lambert. Okey, double klik untuk pergi kepada bahagian warnanya. Kita akan memilih warna biru. Okey, dan middle click dan dragkan pada NURBS ini. Okey, dan mungkin kita naikkan sedikit transparansinya. Okey, dan jika kita lihat kat sini, okey, kita dapat melihat sebahagian kepulauan yang telah ditenggelami air itu. Untuk memudahkan kerja kita, saya akan menyusun ke semua elemen-elemen yang telah kita bina ini pada layer masing-masing. Bagi layer pertama, kita akan letakkan model lapangan terbang, namakan sebagai runway. Kemudian untuk island, kita akan letakkan pada layer yang asing. Dan manakala ocean juga diletakkan pada layernya itu sendiri. Baik, jadi kita akan selectkan setiap elemen ini dan pergi pada layer masing-masing. Right click, add selected object. Okay, right click, add selected object. Okay, ini membolehkan kita mengawal selia elemen-elemen ini dan menyembunyikannya jika ianya mengganggu tugas modeling kita yang kita ingin lakukan. Okey, jadi kita sudah tidak memerlukan gambar ini. Jadi saya akan deletekannya melalui Hypershade, Camera, okey, dan cuma menekan delete pada gambar ini. Okey, kita akan mengubah bentuk pulau ini sedikit, okey, agar ianya kelihatan lebih organik. Okey, jadi saya akan pergi kepada vertex. Okey, nak ubahkan bentuknya. Okay, itu boleh menutup layer ini. Tapi lakukan dengan berhati-hati agar resolutionnya tidak terlampau stretch. Okay, ini nanti akan, jika ini berlaku, ia akan menyebabkan usaha kita semasa texture nanti akan mengalami kesukaran. Okey,
Jadi setelah kita berpuas hati dengan bentuknya, saya akan pergi kepada edges di bahagian hujung. Mungkin kita perlu pergi pada tool setting untuk menutup soft select ini, dan saya akan extrude ke bawah. Okay. Tekan G untuk repeat the previous process. Okay, tekan G lagi sekali. Okay, saya kira ianya mencukupi. Okay, dan kita akan pergi kepada insert edge loop untuk menambahkan resolusi bahagian ini. Jadi keperluan kita sekarang nampak lebih realistik. Okey, di mana apabila kita melihat daripada bahagian atas ini, okey, kita akan nampak sebahagian besar bahagian pulau itu berada di bawah lautan. Okey, jika kita lihat reference kita, jika kita rujuk kembali pada reference kita, kita akan mendapati bahawa setiap kepulauan mempunyai bahagian di bawah yang lebih besar, di mana kita dapat melihatnya dengan jelas apabila melihatnya daripada pemandangan atas. Di sini kita boleh nampak sebahagian besar bahagian Pulau Berkedan berada di bawah lautan. Jika kita berpuas hati dengan bentuk kepulauan ini, maka kita boleh teruskan untuk mengubah suai bahagian yang lain, terutamanya bahagian landasan ini. Saya ingin memperbesarkan sedikit landasan ini.
Okey, anda masih lagi boleh mengubah bentuk landasan ini mengikut imajinasi anda. Okey, kerana apa yang kita dapat daripada map di dalam Google Earth tu hanya sebagai panduan, bukannya satu blueprint yang perlu diikuti 100%. Okey, jadi kita masih lagi mempunyai kebebasan untuk mengubah agar ianya sesuai dengan scene yang ingin kita hasilkan. Okey. Okey, mungkin saya ingin melebarkan landasan ini. Okey, bagi mengelakkan kekeliruan, saya akan letakkan landasan ini dengan shader yang berlainan. Kita akan pergi pada hypershade. Okey, kita akan create Lambert dan menggunakan shader dan letakkan middle click dan jatuhkan daripada mesh yang kita kendaki. Okey. Kembali kita kepada bentuk kepulauan ini. Okey. Jika kita melihat dengan teliti, ianya masih lagi di dalam bentuk geometrik. Okey, di mana kita dapat melihat dengan jelas bentuk bersegi pada permukaan kepulauan ini. Jika kita tekan 3, ia akan menunjukkan mesh preview. Okey. Bagaimana keadaannya dalam bentuk smooth. Okey, jadi kita akan tekan kembali nombor 1. Jadi kita ingin lakukan smooth yang kekal. Jadi kita akan smoothkan pulau ini secara kekal. So kita akan pergi pada mesh, smooth option dan kita reset terlebih dahulu. Okay, kita lihat bagaimana hasilnya jika division level pada tahap 1 dan kita tekan smooth. Okay. Ini akan memberikan kita resolusi yang lebih detail, di mana bentuk kepulauan ini kelihatan lebih organik berbanding yang sebentar tadi pada resolusi yang rendah. Ianya masih lagi berbentuk geometrik. Jadi ini akan membolehkan kita melakukan operasi sculpting untuk menaikkan kontur-kontur di bahagian atas ini, untuk memberikan ilusi sebuah pulau. Dan jika anda lihat di sini, kesemuanya masih lagi berada di dalam keadaan flat. Selectkan island ini dan pergi pada Sculpt Geometry Tools, Reset Tools. Kita akan memilih Pull Operation. Sambil menekan B untuk menaikkan, membesarkan brushnya. Perlahan kita akan
cuba membentuk kontur pada kepulauan ini. Okey, kita boleh naikkan maximum displacement untuk meninggikan lagi bentuk kontur kita. Boleh juga menggunakan push untuk menghasilkan, untuk menolak kontur berkenaan ke dalam. Okey, kita boleh kembali kepada bentuk vertex, enablekan soft selection, B untuk tingkatkan kawasan influence, okey. Anda perlu berhati-hati agar tidak memilih bahagian yang lain. Tekan 4 untuk melihat melalui wireframe, 5 untuk kembali pada shader mode, okey. Saya rasa mencukupi. Okey, mungkin mungkin okey, menambahkan sedikit pada bahagian ini. Okey,
Okey. Okey, di bahagian ini nampaknya perlu dinaikkan sedikit. Okey. Jika kita berpuas hati dengan rupa bentuk pulau ini, seterusnya nanti kita akan kembali kepada bahagian landasan dan bahagian-bahagian lain ini untuk menghasilkan bentuk bangunan.